Selamat pagi dan salam sejahtera keluarga Malaysia. Berita Pagi Sarawak edisi Jumaat 8 Julai bersama saya, Bumawin. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng yang kini dalam rangka lawatan sambil belajar ke Singapura mengadakan kunjungan hormat terhadap Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di pejabat beliau di Istana Jalan Orchid semalam. Kunjungan hormat tersebut merupakan sebahagian atau cara Premier di Republik tersebut untuk mendapatkan maklumat mendalam mengenai operasi dan pengurusan dana kekayaan Singapura selain untuk memperkukuh kerjasama ekonomi antara Singapura dan Sarawak. Semasa kunjungan tersebut, Premier ditemani oleh timbalan-timbalannya, Dato' Amar Douglas Uga Embas, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan dan Dato' Sri Dr. Sim Kui Hian. Turut hadir Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Singapura, Datuk Dr. Asfar Muhammad Mustafar. Semasa kunjungan hormat yang berlangsung selama 30 minit itu, kedua-dua pemimpin mengadakan perbincangan mengenai kepentingan bersama antara Singapura dan Sarawak serta isu-isu yang memberi kesan pada rantau ini dan dunia. Terdahulu, Premier dan delegasi mengadakan kunjungan hormat terhadap Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan Singapura, Lawrence Wong. Ini diikuti dengan kunjungan terhadap Menteri Kanan dan Menteri Bertanggungjawab terhadap Keselamatan Negara, Teo Chee Hean. Delegasi Sarawak turut melawat Temasek Holdings Private Limited dan diberi taklimat mengenai operasi dan pengurusan Badan Pelaburan Domestik Kerajaan Singapura itu. Baik, sementara itu Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin semalam menerima kunjungan hormat daripada Konsul Jeneral Republik China di Kuching yang baru, Zing Weiping. Kunjungan hormat berlangsung di pejabat Datuk Seri Lee Kim Shin di bangunan Baitul Makmur Petra Jaya Kuching. Dalam pertemuan tersebut, Dato' Sri Lee memaklumkan mengenai projek yang sedang dilaksanakan di Sarawak menggunakan teknologi Cina seperti bas hidrogen dan projek transit aliran autonomi. Turut dibincangkan mengenai peluang kerjasama termasuk pertukaran teknologi dan pengetahuan dalam industri pengangkutan antara Sarawak dan China. Hadir sama dalam kunjungan tersebut ialah Setiausaha Tetap Kementerian Datuk Buklen Bangik dan Penasihat Pengangkutan Kementerian itu, Dr. Lawrence Yu. Produk keluaran tempatan seperti batik linut yang buat pertama kalinya dihasilkan di Sarawak dan mula dipasarkan sejak 6 bulan lepas terus mendapat sambutan yang baik selari dengan usaha kerajaan menggalakkan lebih ramai penduduk Sarawak memajukan sektor ekonomi negeri ini. Ke arah itu, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Dato' Sri Hajah Fatimah Abdullah memuji usaha golongan wanita yang menceburi bidang keusahawanan dengan mengaplikasikan pelbagai inovasi dalam produk dihasilkan mereka. Malah, beliau juga memuji keberanian Diana Ross, pengasas batik linut dalam memperkenalkan linut yang lazimnya dikenali sebagai produk makanan warisan masyarakat Melanau kepada tekstil. Linut is our heritage, our Melanau heritage actually, makanan warisan orang Melanau. How she has used that in her textile. Dan ini satu inovasi yang orang lain tak pernah buat. Beliau bercakap kepada pemberita selepas merasmikan pejabat dan galeri batik linut di Koko Kabana Miri. Katanya pembukaan galeri dan pejabat batik linut di Bandaraya Miri juga amat strategik kerana Miri dikenali sebagai sebuah bandar pelancongan Sarawak dan penganjuran banyak program hiburan berprestij selain mempunyai keindahan alam semula jadi serta adat resam berbilang kaum di Miri. Dalam pada itu, pengasas batik linut Diana Ross pula menyatakan pihaknya berusaha untuk memperkenalkan batik linut ke seluruh Sarawak dan ke peringkat yang lebih tinggi. From Miri, we will launch ourselves out throughout Sarawak first and then to Malaysia and then hopefully to international market. Batik linut yang dihasilkan ini juga bermotifkan busana tradisional Melanau, khususnya batang pokok sago yang dipotong atau terendak yang melambangkan identiti masyarakat Melanau di Sarawak. Turut hadir Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Rozi Yunus dan Pengarah Kraftangan Malaysia Cawangan Sarawak Azran Arif.
Pintu gerbang Sungai Tujuh Miri di pintu masuk Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS kini dibuka untuk laluan pengguna jalan raya. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Pujut, Datuk Bandar Adam Yee, ia bertepatan dengan pembukaan semula sempadan negara Brunei pada 1 Ogos depan. Datuk Bandar Adam mendedahkan pintu gerbang terbabit merupakan antara projek rakyat yang diluluskan oleh Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Jelas beliau, pihak Jabatan Imigresen memaklumkan pihak negara Brunei Darussalam belum mengeluarkan sebarang kenyataan rasmi berhubung pembukaan semula sempadan negara itu. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan pintu gerbang berkenaan di Miri. Katanya pembukaan sempadan ini penting bagi pergerakan bilateral antara pengunjung di negeri ini, rakyat Brunei atau warga asing dapat diwujudkan semula selepas sempadan ditutup ekoran pandemik COVID-19. Dalam pada itu, projek yang bernilai hampir RM400,000 itu termasuk menambah baik serta mencantikkan lanskap di kawasan berkenaan. Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK diseru untuk menghantar laporan kewangan perbelanjaan setiap tahun bagi mengelakkan sebarang kejadian dana disalurkan oleh wakil rakyat atau kerajaan disalahguna. Ahli Dewan Undangan Negeri Daro, Safi'i Ahmad berkata ia penting untuk memastikan setiap dana yang disalurkan dan dibelanjakan mengikut perancangan yang dibuat. Laporan itu katanya perlu bagi melindungi ketua kaum atau tuai rumah daripada sebarang tomahan, persepsi atau tuduhan bahawa mereka menyalahgunakan dana yang disalurkan kepada mereka. Dengan adanya laporan itu, katanya pihaknya dapat menyekat timbulnya isu hilang percaya terhadap tuai-tuai rumah yang akhirnya pernah menyebabkan perpecahan sesebuah rumah panjang. Saya rasa ini dapat membantu dan juga menyelamatkan keadaan sekiranya berlaku sesuatu yang tidak puasan berlaku di setengah pihak yang menuduh mereka, di kalangan mereka dikatakan menyalahgunakan dana dan sebagainya. Ini adalah untuk kebaikan mereka juga sebenarnya. Beliau ditemui media selepas merasmikan Majlis Penutupan Kursus Ketua Masyarakat Ketua Kaum KMKK dan Setiausaha JKKK Dun Daro yang diadakan di Sibu. Seramai 35 peserta menghadiri kursus tersebut yang antara lain bertujuan menerangkan peranan dan tugas KMKK kepada masyarakat. Ia juga membolehkan pemimpin di akar umbi melaksanakan amanah dan tanggungjawab mereka dengan lebih baik. Katanya, kursus yang diadakan secara berperingkat ini juga menunjukkan kerajaan negeri mengiktiraf pemimpin akar umbi ini memainkan peranan penting dalam memastikan usaha kerajaan untuk membangunkan Sarawak menjadi sebuah negeri berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030. Baik, sementara itu dalam perkembangan lain, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Daro, Safi'i Ahmad memaklumkan bahawa Pesta Daro dimukah kembali lagi tahun ini setelah 2 tahun tertangguh ekoran pandemik COVID-19 selain bakal menampilkan beberapa kelainan dengan pengajuran sebelum ini. Beliau mendedahkan seramai 10,000 pengunjung dijangka hadir memeriahkan Pesta Daro 2022 yang akan diadakan pada 29 Julai hingga 7 Ogos depan. Beliau menerusi satu kenyataan media memaklumkan Pesta Daro 2022 yang akan diadakan di tapak Pesta Daro bukan hanya menyajikan persembahan hiburan semata-mata tetapi turut diisi dengan program berbentuk ilmiah, keagamaan, ekonomi, sukan, aktiviti kemasyarakatan, pendidikan serta kesihatan. Katanya antara program yang dijangka menarik perhatian adalah pameran gerai komuniti, Daro Kitchen, pertandingan berbukun, bike gathering serta persembahan pentas artis jemputan. Ujarnya bagi penganjuran pesta kali ini, sebanyak 50 buah agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan di daerah Daro akan terlibat sama dalam menjayakan 41 aktiviti yang dianjurkan sepanjang pesta tersebut. Manakala kemuncak Pesta Daro 2022 kelak adalah perasmian penangguhan Pesta Daro 2022 oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pada 7 Ogos di tapak Pesta Daro. Justru beliau mengalu-alukan penduduk di sekitar Daro, Matu, Sibu dan Mukah serta kawasan sekitarnya untuk memeriahkan sepanjang 10 hari penganjuran Pesta Daro tahun ini.
Kerajaan negeri menerusi Lembaga Kemajuan Tanah Sarawak SLDB telah menandatangani satu memorandum persefahaman MOU dengan syarikat di Singapura Sky Urban Solutions Holding Private Limited pada 4 Julai lalu dalam usaha membangunkan industri pertanian moden di negeri ini. Menerusi kenyataan media yang dikeluarkan oleh Pejabat Perdagangan dan Pelancongan Sarawak di Singapura, status MOU tersebut ia akan melibatkan pembangunan fasiliti pertanian moden berasaskan teknologi pertanian menegak. Teknologi tersebut berupaya meningkatkan produktiviti, memelihara kelestarian alam sekitar serta menarik minat petani generasi baru. Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom dalam lawatan kerja ke Singapura memberitahu beliau mengalu-alukan pelabur yang berhasrat untuk membawa masuk teknologi terkini ke arah transformasi sektor pertanian di Sarawak. Justru beliau menggalakkan komuniti pertanian tradisional tempatan untuk menyesuaikan diri dengan penggunaan teknologi terkini dan yakin transformasi kepada usahawan agro ini dapat meningkatkan pendapatan isi rumah sehingga RM6,000 sebulan menjelang penghujung tahun 2030. Kerjasama antara kerajaan negeri dan syarikat dari Singapura itu juga adalah selari dengan hasrat Sarawak untuk meningkatkan kapasiti pengeluaran bekalan makanan serta menjadi pengeksport produk makanan utama di dunia. Ketua Pegawai Eksekutif Status Chew Chang Guan pula memberitahu selain daripada MOU itu, terdapat 2 lagi syarikat di Singapura yang berminat untuk melabur serta mewujudkan hub pengeluaran agro makanan di Sarawak. Baik saudara, sekian berita Pagi Sarawak edisi Jumaat 8 Julai. Keluarga Malaysia dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Salam keluarga Malaysia dan salam hormat.